Dia di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, DJ Lela. Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Siaran kita pun cantik. Saya boleh dengar dengan jelas suara Puan Ariati. Jadi untuk mukadimah kita, perkongsian kita hari ini tentang perancangan seterusnya untuk jendela. Sasaran yang telah berjaya dicapai setakat ini di bawah jendela. Apakah perancangan di jendela untuk tahun ini? Okey, PD. Yang dikongsikan dalam laporan tahunan jendela yang pertama pada bulan Disember 2020, secara keseluruhannya industri telekomunikasi telah membina sebanyak lebih kurang 876 tapak rangkaian mudah alih yang baru. Dan kita juga telah menaik taraf lebih kurang dalam 16,366 tapak sedia ada. Tindakan ini adalah sebahagian daripada rancangan untuk kita menyediakan akses berkualiti tinggi terhadap kesaling hubungan digital kepada rakyat Malaysia. Maknanya dah 16 berapa dah? 16,000? 16,000 kita dah naik taraf dan lebih kurang dalam 800 lebih tapak baru yang kita guna. Okey. Itu setakat ni Jadi perancangan untuk tahun ni bagaimana? Untuk tahun ni kita akan terus memperluaskan rangkaian 4G kita. Kita punya target pada akhir 2022, akhir jendela fasa 1 ni adalah untuk mencapai 96.9% liputan penduduk. Dan dalam masa yang sama, tahun ini juga kita akan membuat kerja-kerja pemindahan spektrum 3G ke rangkaian 4G untuk kecekapan spektrum yang lebih baik. Maknanya kerja-kerja penaik tarafan daripada 3G ke 4G antara perancangan untuk tahun ni Ya. Okey. Kita ada program-program untuk pendedahan mengenai kelebihan kesaling hubungan digital untuk rakyat. Terutamanya bagaimana mereka bagaimana memiliki akses ke rangkaian 4G yang lebih berkualiti dan dapat meningkatkan gaya hidup rakyat lah. Ya. Antara contoh program pendedahan tu mungkin boleh dikongsikan? Boleh. Kita sekarang ni kiranya ini adalah salah satu daripada program persedaran. Kita syarikat-syarikat telekomunikasi bersama dengan Suruhanjaya memberikan penerangan dengan radio, TV, dan kita ada program-program. Dan kita juga ada website jendela yang orang ramai boleh pergi untuk lihat. Mereka boleh pergi ke myjendela.my, website yang dijaga oleh MCMC, dan juga ke setiap website syarikat telekomunikasi lah. Ada juga cerita pasal jendela. Terutamanya cerita mengenai penaik tarafan dari 3G ke 4G ada juga. Betul Okey. Bagaimana agaknya industri telekomunikasi ni boleh memantau perkembangan perancangan-perancangan ini dan memastikan sasaran ini tercapai? Okey, seperti yang kita katakan tadi, dalam fasa 1 jendela ni, kita punya fokus adalah untuk memastikan kesaling hubungan yang lancar dan memberikan kualiti pengalaman yang baik untuk liputan di kawasan terbuka dan tertutup buat rakyat Malaysia. Okey. Tanda arah kualiti ni kita ukur melalui orang tengok video stream 4K katakan, lancar. Boleh tengok definisi kelajuan tinggi, boleh muat naik turun laman web dengan cepat, dan panggilan video tanpa gangguan. Itu adalah tanda arah. So macam mana kita nak pastikan yang kita ni mencapai sasaran? Peneraju industri telekomunikasi, syarikat-syarikat telekomunikasi saling bekerjasama untuk memastikan sasaran yang ditetapkan dalam jendela berjaya dicapai. Dan pihak Suruhanjaya Komunikasi SKM sebagai penyelia, mereka akan memantau perkembangan inisiatif yang dilakukan melalui laporan kemajuan setiap satu tahunan yang macam yang kita katakan tadi, dan juga mereka akan menyemak kita punya report card lah katakan secara berkala untuk memastikan kita ni berada di landasan yang tepat.
Faham. Baik, macam mana ya sasaran yang telah pun ditetapkan tadi setelah jendela berjaya dilaksanakan? Adakah semua pengguna dapat menikmati purata kelajuan 35 MB per second? Okey, bila kita bercakap pasal kelajuan ni, orang ramai biasa semua orang nak laju, nak cepat. Semua orang nak laju. Tak nak muat turun download tu lama-lama nak tunggu, tak nak. Nak download dokumen, nak download video, gambar. Betul. Kan? Nak tengok streaming kan. Yes, nak buat live. Kita berkata pasal kelajuan. Okay. Apa yang kita boleh katakan perkara yang penting kita tekankan di sini adalah purata kelajuan. Okay. Sebab kelajuan ni sangat bergantung kepada banyak benda lah yang kita katakan ya. Contohnya kemampuan peranti pengguna handset tu, kemampuan ni macam mana. Tengok canggih ke tak lah. Canggih ke tak kan. Kalau telefon biasa-biasa, nak laju macam mana? Payah sikit lah kan. Okey, itu faktor pertama. Okey, peranti. Okey. Faktor pertama. Okey, yang kedua? Bacaan rangkaian pada waktu tu. Pada waktu yang pengguna nak guna tu, keadaan rangkaian dia macam mana? Okey ke tak? Macam lokasi dia kot dia duduk dalam gua ke macam kan? Tak tahulah kan. Lepas tu nak laju pula mantap lah kan? Nak laju pula kan. So kita kena tengok perkara-perkara itu. Perkara-perkara itu penting untuk memastikan kelajuan. Tapi untuk jendela, kita kata purata kelajuan, bila kita purata tu macam ni. Katalah saya guna hari ni, mungkin saya dapat rendah, tapi saya guna esok mungkin saya dapat tinggi, mungkin boleh sampai beratus-ratus. Keadaan kat mana saya berada, saya berada kan. Tapi kita puratakan keseluruhan tu, kita kata dia akan dapat 35 megabit per saat. Sekurang-kurangnya bukan sekurang-kurangnya ke macam mana? Purata ya. Purata tu dalam banyak-banyak orang dapat sikit banyak tu, tapi purata dia akan jadi 35. Itu yang kita itu yang kita punya ni lah, target lah. Target kita lah ya. Baik, kita akan kongsi lagi selepas ini. Puan Ariati, kita rehat dulu. Yes. Kita rehat dulu. Okey, teruskan mendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Rancangan Tajaan bersama-sama dengan SKMM berkongsi tentang perancangan seterusnya untuk jendela jalinan digital negara, meningkatkan kesaling hubungan digital pada tahun ini 2021. Bersama-sama dengan kita ialah Puan Ariati Rahim, Ketua Kawal Selia DG, yang merupakan pemacu agenda pengawal seliaan dalam spektrum dan kolaborasi bagi menyokong aspirasi strategik DG. Selain itu, ingin juga saya kongsikan dengan anda, Puan Ariati Rahim juga mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam bidang telekomunikasi serta terlibat secara langsung dalam perancangan rangkaian 3G dan 4G. Beliau juga telah menyaksikan dengan lebih dekat evolusi dan perkembangan sektor telekomunikasi di Malaysia. Jadi pada hari ini kita akan berkongsi dengan beliau kerana beliau juga telah terlibat secara aktif dalam projek-projek strategik seperti migrasi spektrum, demonstrasi 5G dan kini jalinan digital negara jendela. Okey Puan, kita sambung Puan. Boleh. Puan ni orang yang hebat ni, banyak pengalaman. Jadi banyak saya nak tanya. Okey Puan, tadi Puan dah beritahu ya, sekurang-kurangnya ataupun purata lah. Sebab apabila menyebut tentang kelajuan ni, seperti yang Puan sebutkan tadi, ia adalah bergantung kepada banyak faktor. Jadi target purata kelajuan ialah 35 MB per second kan, untuk jendela ni kan, akan dapat dimanfaatkan oleh semua pengguna di Malaysia. Itulah puratanya yang boleh ditawarkan ya dalam jendela ni. Betul Betul. Okey. Apakah tujuannya untuk menamatkan rangkaian 3G ni? Kenapa tidak 2G? Dan siapa yang akan terjejas apabila ditamatkan rangkaian 3G ni? Okey, bila kita bercakap pasal rangkaian 2G, 3G, 4G, banyak betul G ya. Itulah. Banyak betul G. Kenapa kita tamatkan 3G, tak tamatkan 2G? Soalan-soalan ni orang ramai akan tanya. So, masa kita buat perancangan jendela ni, kita dah kaji 2G, 3G. Kita tahu rangkaian 2G ni memang rangkaian yang lama. Mula-mula dulu kita start dengan 2G kan. Kita 3G. Tapi bila kita tengok keadaan masa tu, kita kata
kita telah pun memindahkan kebanyakan spektrum dalam 2G tu kepada 4G. Dah terjadi benda tu, dah berlaku sekarang. Dah berlaku. Jadi kalau kita tutup atau tamatkan rangkaian 2G, dia tidak akan memberikan apa yang kita nak. Kalau kita tutup rangkaian 3G, kita akan dapat spektrum yang lagi banyak untuk kita bagi kepada 4G. Kata macam ni lah. Analoginya macam ni lah. Analoginya baik, senang sikit nak faham. Senang sikit nak faham kan. Ya, kalau kita ada benda yang sikit, kita bagi untuk tolong orang, sikit je lah dapat ni kan. Tapi kalau kita ada yang banyak, kita bagi untuk tolong orang, lagi banyaklah kita boleh tolong. So kalau kata kita nak banner, kita nak banner jalan raya lah, lebuh raya ni kan, banner lebuh raya kita 2 lane, kita ada batu banyak ni je, boleh banner mungkin setengah jalan je lagi. Tak cukup lah untuk tambah lane seterusnya kan. Kalau katalah kita cukup untuk banner 1-2 lane lagi, lebuh raya kita yang 2 lane tadi boleh jadi 4 lane, jadi lagi cepat lah, dapat menampung lagi banyak kenderaan di atas jalanan raya. Sama jugalah macam rangkaian ni. So, kita bagi lebih banyak spektrum daripada 3G ni, kita masukkan kepada 4G, lagi banyaklah, lagi lajulah kenderaan-kenderaan ataupun talian-talian yang kita boleh kapasiti yang kita boleh ambil lah daripada situ. Sebab tu kita tengok daripada trend, kita kata kalau kita menamatkan rangkaian 3G ni lagi baik daripada kita tamatkan rangkaian 2G. Macam tu. Dan kita juga tengok trend traffic 3G ni dalam masa sejak 4 tahun yang lalu dah turun lebih daripada 100%. Maknanya ramai orang dah beralih daripada rangkaian 3G ke 4G. Kenapa orang ni tanya, kenapa lagi ramai orang beralih daripada rangkaian 3G kepada 4G berbanding dengan orang yang dalam rangkaian 2G. Orang yang dalam rangkaian 2G ni dia biasanya tak guna data. Dia tak ada data. Rangkaian 2G ni tak ada data lah. Sangat sikit, iaitu maybe khidmat rangkaian SMS saja. Yang sikit tu dia orang ni dah biasa dengan panggilan suara. Orang yang guna 2G ni dia panggilan suara biasanya. Tapi tapi 2G ni dikekalkan lah. Ya, dikekalkan. Sebabnya kalau kita tutup dua-dua nanti mungkin akan membawa lebih banyak masalah lah. Jadi cuba tutup satu dulu, kita tengok dan kita akan at least kita dapat tambah kapasiti untuk 4G. Baik. Dan kita dapat tingkatkan kelajuan dan juga kapasiti 4G. Okey. Dah jadi lebih banyak, kapasiti yang lebih banyak kan? Dikekalkan dengan 2G. Macam mana industri telekomunikasi ni nak mempersiapkan pelanggan untuk menghadapi rangkaian 3G yang telah pun ditamatkan? Untuk kita faham bila kita kata kita nak tutup ni kan, orang ramai semua akan risau. Yelah. So apa akan jadi? So kita industri telekomunikasi dan badan kerajaan serta pihak-pihak yang berkaitan akan bekerjasama untuk memberi kefahaman kepada pengguna mengenai penamatan dan pemindahan rangkaian melalui pelbagai saluran, termasuk platform media sosial, video, platform penglibatan langsung yang lain. Kita juga buat perancangan kempen yang bagi meningkatkan kesedaran. Kita nak orang tahu rangkaian 3G ni akan ditamatkan, bagaimana, kenapa dan bagaimana untuk mereka boleh mendapatkan maklumat apa akan terjadi bila rangkaian ini ditutup. Kita akan buat semua kempen pada kita akan buat benda tu. Dan bila kita bercakap mengenai penamatan 3G ni, dia tidak bermakna kita akan tutup 3G tu orang tak boleh guna telefon. Tak kan? Tak, pelanggan kena faham. Kata kita tutup 3G ni, sebelum kita tutup tu kita akan buat perancangan yang cukup mendalam untuk memastikan semua pelanggan masih boleh guna phone dia. Kan ada yang panik pula dah tak ada 3G. Tak boleh buat kerja dan tentu arah hidup dah.
Kan masih telefon dia. Tapi kita juga minta kerjasama. Minta kerjasama mereka pelanggan-pelanggan yang mendengar ni untuk juga bertanya, ambil tahu. Kalau katalah dia tahu telefon dia tu untuk 3G saja, tak boleh ada, tak ada 4G. Pergilah bertanya macam mana untuk dia meningkatkan dia punya kajian sekarang ni ke 4G. Supaya bila kita tutup nanti, dia bolehlah dielakkan daripada sebarang masalah. Jadi kena bersedia lah. Bersedia dan juga alert, bersedia dan bertanya. Katalah kan tak tahu mana nak tanya pada pengusaha telefon. Tanya kalau dia guna Digi, pergi tanya dekat Digi. Kalau dia guna Celcom, pergi tanya dekat Celcom. Okay. Apa yang patut dia buat. Kalau tak tahu kan tanya. Tapi dia mempersiapkan diri juga untuk sebelum penamatan 3G. Apakah masalah yang mungkin boleh berlaku, Puan, semasa perpindahan ini berlaku daripada 3G ke 4G nanti? Okay. So kita seboleh-bolehnya sebagai syarikat telekomunikasi tak nak ada apa-apa masalah pun. Betul. Tak nak pelanggan rasa apa-apa pun. Kalau pelanggan tu sekarang ni dah memang guna telefon 4G, masa penutupan ni dia tak akan rasa apa-apa. Tak ada apa, tak ada beza. Tak ada beza. Okey, faham. Tak ada rasa apa. Kalau pelanggan tu guna 3G, dia guna panggilan suara, tak ada masalah. Dia akan pergi ke rangkaian 2G dan dia akan guna rangkaian 2G untuk panggilan suara. Faham. Tapi kalau dia guna data, dia akan ada masalah sikit di situ. Dia akan ada masalah, dia akan rasa sikit kekurangan gangguan lah. Gangguan sikit. Tapi dia tidaklah kata dia tak boleh guna langsung. Jadi kita kata mempersiapkan diri, tanya bagaimana untuk kita upgrade lah. Upgrade lah. Tapi seboleh mungkin kita akan cuba untuk mengelakkan pengguna-pengguna daripada merasakan sebarang masalah. Kalau yang ada tu, kita minta dia cari dia punya syarikat telekomunikasi. Kita akan bantu bagaimana untuk kita selesaikan masalah dia lah. Sama-sama seiring menggunakan 4G so baiknya berpindahlah kepada 4G. Siapa yang berpindah tu, marilah kita berpindah ke 4G. Okey, itu cerita tentang 4G. Yang 5G ni macam mana pula, Puan, perkembangan terkininya? Tak cukup 4G. Sebab 5G ni dah ramai dah yang tunggu. Malah ada yang tanya, bila lah 5G dekat Malaysia ni? Kan? Tak nak cerita pasal 5G kan. Okay. Jendela ni kita kata pasal pertama dia adalah untuk memperkuatkan infrastruktur digital negara. Naik taraf rangkaian tetap dan rangkaian mudah alih pada 4G ni, kerana ini adalah merupakan asas sebelum kita berpindah ke rangkaian 5G. Kita nak mempersiapkan infrastruktur negara kita sebelum kita boleh melangkah ke 5G. Seterusnya kita tak nak nanti 5G ni bukan macam 4G, 3G dengan 2G, dia lain sikit. Dia penggunaan dia agak lain sikit dan dia kalau untuk orang-orang, katalah untuk kita guna hanya setakat nak kelajuan, dia tak adalah sangat keperluan 5G tu. Keperluan 5G tak ada sangat. Untuk katalah sektor-sektor yang memerlukan sektor-sektor lain yang memerlukan rangkaian 5G ni, macam perubatan contohnya. Kalau kata nak buat pembedahan daripada daun kan pembedahan maya, itu memerlukan 5G. So kita sekarang ni perkembangan untuk 5G ni, sekarang kita tengah membina ekosistem 5G ni untuk memberi pengalaman ataupun memberi tahu kepada sektor-sektor sedia ada, perubatan, otomotif, contohnya yang bawa kereta tak ada orang bawa, tak ada pemandu kan. Lepas tu pelancongan misalnya, pelancongan maya, contohnya lah rumah, saya keluar dari rumah tapi boleh pergi tengok naik cable car dekat Langkawi contohnya, macam tu lah kan.
kita tengah membina ekosistem dengan sektor-sektor lain. Sektor ini yang akan menggunakan 5G ni. 5G. Okey. Jadi nak mendapatkan 5G tu kena memperkukuhkan dulu infrastruktur dalam negara kita terlebih dahulu supaya tidak ada sebarang kekurangan lah sebelum kita menaik taraf kepada 5G tu. Okey. Cabarannya macam mana Puan? Saya rasa banyak cabarannya ni untuk meningkatkan infrastruktur tu. Cabaran meningkatkan infrastruktur ni memang banyak. Kita mungkinlah contoh rakyat atau orang tengok kan, nampak menara, nampak kata orang pencawang kat atas bangunan. Macam mana kita nak buat tu? Proses dia agaklah panjang. Dia melibatkan ramai pihak. Contohnya macam pihak berkuasa tempatan, badan-badan kerajaan, pemilik tanah contohnya, dan ramai lagi lah yang kena bagi kelulusan, kena tengok betul tak kita bina dekat tanah yang betul, betul tak cara kita bina sekarang ada masalah kan, takut nanti. So banyak cabaran dia untuk kita pergi. Tapi kita dengan adanya jendela, kita bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan, bekerjasama dengan pihak Suruhanjaya. Mereka membantu syarikat-syarikat telekomunikasi untuk mendapatkan kebenaran dan kelulusan yang diperlukan dalam masa yang singkat. Kita berharap lebih banyak lagi pihak-pihak berkuasa tempatan akan memberikan kelulusan-kelulusan yang kita perlukan dalam masa yang singkat supaya kita dapat mempermudahkan proses dan juga mempercepatkan pembinaan betul infrastruktur tersebut. Selain itu kita juga perlu mempertimbangkan mengenai lokasi tempat kita bina tapak tu, persetujuan daripada penduduk. Lepas tu faktor geografi, katalah kat situ ada bukit bukau kan. Macam mana nak letak pencawang kat situ kan? Letak pencawang kat situ kan. Itulah, dan itu juga semua cabaran lah. Itu semua cabaran. So yang kita kena ia akan mengambil masa lama sikit lah, dalam 6 ke 12 bulan untuk kita actually dapat bina satu pencawang. Tapi dengan adanya jendela bersama yang erat, kita berharap dan kita rasa proses ni kita dapat pendekkan lah masa dia, InsyaAllah. Okey Puan, sebagai penutup, mungkin ada satu pesanan penting daripada Puan untuk para pengguna telekomunikasi di Malaysia. Okey, penutupnya jendela, janganlah risau dengan jendela ni, kata nak tutup 3G lah, kata nak, jangan risau. Apa yang pelanggan rakyat perlu fikir, jendela adalah satu yang baik. Jendela adalah langkah yang tepat yang kerajaan ambil untuk kita mempertingkatkan lagi kita punya kesaling hubungan digital negara. Saya berharap kami dapat lebih berkongsi banyak maklumat mengenai perkembangan jendela serta inisiatif yang dilakukan untuk memberi pengalaman internet kepada pengguna yang lebih baik dalam masa akan datang. Baik. InsyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan Puan. InsyaAllah. Terima kasih. Semoga jendela ini akan tercapai insyaAllah untuk kebaikan rakyat jelata juga. Yang ditunggu pastinya 5G tu ya. Siapa tak nak laju kan? Semua nak laju. Nak cepat je. Baik, terima kasih Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian tadi bersama-sama dengan Puan Aryati Rahim untuk rancangan tajaan bersama-sama dengan SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.